Selamat pagi murid-murid tahun 6. Jadi, hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Tajuknya ialah salah siapa. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tonton video ini. Saya ingatkan patung rupanya bayi. Itu kata Hasanuddin Sabang, 28 tahun yang menemui mayat bayi lelaki berkenaan di tempat pembuangan sampah di Taipan, Inanam pada 14 Ogos. Mayat bayi lelaki yang masih bertali pusat dan cukup sifat itu ditemui kira-kira jam 12.30 tengah malam. Hasanuddin yang juga peniaga bakso berkata ketika membuang sampah, dia terpandang satu bungkusan plastik berisi seperti anak patung. Menurutnya dia terkejut dan amat sedih kerana melihat kejadian seperti itu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majindi ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat bayi berkenaan. Okey, apa yang kita nampak daripada video tadi tu? Video tadi menunjukkan kesan-kesan daripada salah tingkah laku seksual. Jadi, jelaslah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tingkah laku seksual. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama, maksud tingkah laku seksual, contoh tingkah laku seksual, kesan tingkah laku seksual, risiko tingkah laku seksual, dan cara menangani tingkah laku seksual. Maksud tingkah laku seksual: sebarang perlakuan individu yang mendorong kepada isu seksual. Okey, itu makna dia. Contoh tingkah laku seksual: yang pertama, menonton atau membaca bahan lucah. Bukan sekadar menonton sahaja, membaca pun adalah salah satu tingkah laku seksual. Yang kedua, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Okey, kita kena tahu setelah kita akhir balik ada perbatasan antara lelaki dan perempuan. Mengamalkan seks bebas. Ini yang paling parah. Melakukan gangguan seksual terhadap kaum yang berlainan jenis. Gangguan seksual ni terdiri daripada banyak. Yang pertama, cabul. Yang kedua, bagi lelaki tidak boleh kita menilai atau memperkatakan bentuk tubuh perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu pun salah satu gangguan seksual. Okay, next. Kesan tingkah laku seksual. Okey, yang pertama, kesan dia ialah menjejaskan maruah diri dan keluarga. Yang kedua, mengalami ketagihan seks. Yang keempat, tercicir dalam pelajaran. Dan yang kelima, penyebaran penyakit. Okey, next. Risiko tingkah laku seksual. Yang pertama, jangkitan penyakit seksual. Terdapat banyak penyakit seksual. Yang pertama, sifilis, gonoria, herpes, simplex dan ketuaan. Yang kedua, jangkitan virus HIV. Yang ketiga, penyakit AIDS. HIV dengan AIDS. Okey, dua perkara yang berbeza, dia tak sama. Okey, HIV adalah immunodeficiency virus. HIV ini hanya menjangkiti manusia dan menyerang sistem imuniti tubuh, membuatkan imuniti tubuh tidak dapat bekerja dengan efektif seperti asal. Manakala AIDS pula, maksud dia ialah acquired immune deficiency syndrome, dan merupakan keadaan atau sindrom yang berkembang setelah jangkitan jangka masa panjang bagi HIV. Okey, next. Kehamilan luar nikah. Jadi itu yang berlakunya banyak kes pembuangan bayi. Yang terakhir ialah ketagihan seksual. Ini dah parah. Yang terakhir, cara menangani tingkah laku seksual. Yang pertama, mengikuti kempen hidup sihat. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh ajakan rakan. Yang ketiga, mengamalkan gaya hidup
sehat. Dan yang terakhir, dekatkan diri dengan Tuhan. Sekian, terima kasih. Sayangilah diri, lindungilah diri.